Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, hari ni hari apa Hari Jumaat. So Syangho start hari ni sampai 9 hari bulan. Kita tak boleh buat online system. Okey, saya dah bagi tahu semalam kan. 7 sampai 9 hari bulan sistem Syangho di-upgrade. So kita nak buat online system memang tak boleh. So buat masa ni kita berehat dululah. Hari ni kita study dulu apa yang kita patut nak tahu pasal produk Syangho dengan lebih lanjut ke macam mana ke kan. Okey, hari ni saya nak cerita pasal Lactoberry lah. Sebab Lactoberry ni memang produk yang salah satu produk yang memang sentiasa ada kat dalam rumah saya. Okey, tengok jam dulu, takut cakap terlama. Okey, salah satu produk yang memang ada dekat dalam rumah saya ialah memang Lactoberry. Okey, Lactoberry kalau semua orang tahu dia adalah sejenis probiotik. Probiotik yang ada dalam Syangho yang dimasukkan dalam bentuk sachet macam ni lah kan. Kita tahulah dekat luar kan sana banyak probiotik yang dijualkan. Tapi setahu saya lah sebenarnya yang terbaik ialah mesti dalam bentuk serbuk. Okey, sebab saya ada buku ni. Ini buku kesayangan. Okey, sejak masuk Syangho inilah buku antara buku yang jadi kesayangan saya. Yang Double Diamond Hashlina dia dah compile-kan dan dibagi kepada, bukan bagi, beli, okey. Kepada semualah downline dia. Okey. So ada sikit maklumat yang saya nak bagi tahulah pasal probiotik Probiotik saya bacalah dekat sini kan. Sebabnya saya selalu cakap kita tak payah hafal pun. Kita faham. Bila kita faham, senanglah, faham je. Tak ingat, rujuk je. Bukan kita ambil periksa pun. Betul tak? Okey, so probiotik yang dijual di pasaran boleh dibagikan kepada 4 jenis. Okey, jenis yang pertama, dia tidak melalui proses pembenaman. Tak tahan asid, tak boleh simpan lama. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, bentuk pembenaman besar, dibungkus dengan kapsul keras, susah larut, tak tahan simpan. Betul ke? Tak tahan simpan dan hanya boleh digunakan untuk barang dagangan bentuk kapsul sahaja. So ni bentuk kapsul lah. Yang ketiga, jenis pembenaman mikro kapsul menggunakan pembungkusan pelapisan gel, boleh tahan lama, baik sikit lah kan, dan tahan asid gastrik, tetapi kestabilan habanya kurang memuaskan. Perlu mengambil masa selama 6 jam untuk dibebaskan kandungannya. Okay, itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, yang ini yang ada pada Lactoberry Syangho. Okey, jenis pembenaman istimewa menggunakan makanan yang diperlukan probiotik untuk dijadikan bahan pembungkus, iaitu sebatian protein susu, sebatian oligosakarida dan sebatian gam boleh dimakan, yang dibungkus berlapis-lapis. Okey, yang dapat melepasi asid gastrik dan hempedu untuk sampai di usus dalam bentuk yang aktif dan sempurna. Sempurna. Okey. Probiotik jenis inilah yang dapat membiak di saluran usus serta menunjukkan potensi peningkatan daya keimunan yang tinggi. Syangho Lactoberry ialah probiotik jenis keempat. So, beruntung tak kita? Sebab kita dah jumpa, kita dah makan pun probiotik jenis yang keempat ni. Okey. So, apa ciri-ciri yang ada pada Lactoberry Syangho? Lactoberry Syangho dalam setiap satu sachet ni ada 2 bilion probiotik. Okey, ada sekali dengan prebiotik dalam bentuk isomalt. Isomalt tu ialah sejenis fiber yang bukan gula. Dia memang rasa dia manis tapi dia bukan gula. Jadi pesakit yang ada masalah kencing manis tak perlu risau langsung untuk makan Lactoberry. Okey, sebab sepanjang saya keluarga makan pun, saya ada family yang ada diabetes,
Ayah saya sendiri pun diabetes. Family saya ramailah diabetes, tapi tidak ada isu langsung. Kami semua makan tanpa rasa was-was. Okey? Lagi kebaikan ataupun kita boleh katakan sebagai keistimewaan. Okey. Xuanghu lactoberry ni dalam bentuk serbuk. Kita tahu maknanya dia adalah jenis yang keempat tadi yang bukan dalam bentuk kapsul, bukan juga dalam bentuk cecair. Dia dibungkus, bakteria baik itu sendiri dibungkus dengan berbilang-bilang lapisan. Okey, untuk menjaga kualiti probiotik tersebut. Okey, probiotik tu ialah makhluk halus makhluk halus, bukan jin bukan jin tapi bukan jin. Maksud makhluk halus tu ialah dia mikroorganisma. Mikro tu maksudnya seni, halus. Cuma kalau bakteria dia tidaklah sehalus seseni virus. Kalau virus tu kita kena tengok dengan mikroskop elektron. Baru kita boleh nampak virus tu. Kalau bakteria ni dia ada macam-macam bakteria. Dan kita kena tahulah dalam badan manusia kalau nak sihat kena ada komposisi kena ada satu community bakteria baik dan juga bakteria jahat. Maknanya kita bukan nak pergi bunuh bakteria jahat tu, tapi kita perlu tambahkan bakteria baik dalam badan supaya badan kita dimonopoli oleh 85% bakteria baik dan 15% bakteria yang jahat. So, bila badan kita penuh dengan bakteria baik, maka usus kita itu akan menjadi muda. Okey, muda, saya selalu cakap muda tu maksudnya tak berpenyakit. Sebab dalam badan manusia juga, imun sistem manusia tu 70% daripada sistem imun manusia ada dekat dalam saluran gastrousus. Saluran gastrousus tu maksud dia dari kita punya mulut sampai ke dubur. Okey, melalui kita punya saluran makan, perut, lepas tu usus kecil, usus besar, and then kita keluarkan najis lah melalui dubur kita kan. So penting tak bakteria baik ni? Sangat-sangat penting. Sebab kalau ikutkan pemenang hadiah Nobel, okay, nama dia Elie Mechnikov, okay, dalam teori kelanjutan usia, dia berpendapat bakteria baik ialah bersamaan dengan bakteria yang melanjutkan usia. Jadi kalau kita tengok orang muda yang dia muda tapi dia kelihatan tua, okey, sebenarnya bakteria baik dalam badan dia sangat-sangat sedikit. Yang banyak tu yang jahat. Kan? Nak pendek pun agak susah kadang-kadang bila nak cerita tentang sesuatu produk ni, sebab kita ada info tentang keperluan kita makan sesuatu. Jadi kadang-kadang saya cerita pasal produk tapi saya termasuk balik cerita pasal maklumat tentang produk tu. So tak apalah, kita belajar hari ni apa itu probiotik, apa itu keistimewaan lactoberry Xuanghu sebagai probiotik. Okey, sebagai probiotik dan juga prebiotik. Siapa yang perlu makan? Siapa yang perlu makan? Biasanya untuk pesakit imun sistem dia rendah lah. Okey, kanak-kanak yang cerewet makan, dia sebenarnya bukan dia cerewet tau. Dia sebab dia punya usus tak sihat. Jadi dia nampak satu makanan tu dia rasa dia tak berselera untuk makan, dan itu sebenarnya satu habit yang, satu sikap yang tak normal. Kita sebagai ibu bapa, kita kena peka lah kenapa anak kita tak selera makan. Jadi salah satu yang menyebabkan bakteria baik dalam badan kita tu mati sebabkan kita punya habit yang suka mengambil ubat-ubatan, terutama memang antibiotik lah. Okey, antibiotik akan menyebabkan kita jadi sembelit. Sebab antibiotik dia anti kepada bakteria. Maksudnya termasuklah bakteria yang baik ni tadi.
Jadi bakteria jahat pun dia sapu, bakteria baik pun kena sapu juga. So menyebabkan bakteria baik dalam badan kita ni mati. Bila mati, berlakulah macam-macam keburukan dalam badan. Sebab Allah jadikan manusia sebenarnya memerlukan saluran usus, ni saya baca. Saluran usus manusia dihuni oleh ratusan jenis bakteria yang berjumlah lebih 100 trilion bilangannya. Antaranya termasuklah bakteria baik yang berfaedah kepada kesihatan dan juga bakteria tidak baik. Ada juga bakteria tidak baik. Macam saya cakap tadi, populasinya ialah 85% bakteria baik, 15% bakteria jahat. Okey, bakteria baik boleh menimbulkan penyakit kepada badan kalau dia yang conquer badan. Tapi kalau bakteria baik yang saya cakap tadi, bakteria yang tidak baik boleh menimbulkan penyakit kepada badan. Tapi kalau bakteria baik itu sangat-sangat banyak dalam badan, insya-Allah kita tak akan sakit. Okey? Okey. Apa kelebihan lactoberry Shuanghu lagi? Boleh tahan asid gastrik, boleh disimpan lebih lama. Selepas melepasi asid gastrik dan empedu, ia masih kekal aktif serta tidak terjejas dan seterusnya dibebaskan dalam saluran usus bagi mencapai kesan peningkatan daya imun. Kedua, bahan penyalutan mengandungi serat prebiotik oligosakarida semula jadi yang dapat membantu menstabilkan pembiakan bakteria asid laktik di dalam saluran usus supaya ia tidak cepat dikeluarkan bersama najis. Tak apa, yang ini nanti saya akan snap, saya akan tunjuk dalam grup. Okey. Apa kandungan dan keistimewaan lactoberry? Okey. Senang cerita, memang untuk kesihatan usus lah. Okay. Yang dia punya details dia tu saya dah selalu share dalam grup. Tapi kita kena kenal pasti jugalah, tahulah apa sebenarnya bakteria baik yang digunakan dalam lactoberry, iaitu Bifidobacterium lactis dan satu lagi Bifidobacterium longum. Untuk details dia saya akan forward lagi dalam grup. Okay. Ada isomalt, ada cranberries. Okey, kalau kita nak tahu, ini satu info juga. Segala buah-buahan dalam bentuk berry, dia sangat-sangat baik untuk pengoksidaan. Maksudnya pengoksidaan pula, untuk antioksidan. Okey, dia sangat-sangat baik. So kalau kita nak mencegah daripada kita berlaku penuaan sebelum usia, kita nak mencegah daripada berlakunya, biasanya kalau antioksidan tu selalu dikaitkan dengan penuaan dan juga kanser, radikal bebas. So kalau kita nak mencegah daripada sakit, daripada sel kita menjadi sakit, kita sepatutnya kena makan buah-buahan berry. Okey, berry. Contohnya ialah cranberry, raspberry dan juga blueberry yang ada dekat dalam lactoberry. That's why namanya lacto ni merujuk kepada bakteria baik yang ada dalam lactoberry, dan berry ni merujuk kepada buah-buahan yang ada dalam lactoberry ni. Okey? Siapa yang perlu menambahkan bilangan probiotik? Sebenarnya semua orang. Semua orang kena makan dan sentiasa menambah probiotik dalam badan. Terutamanya, okey, untuk bayi ataupun orang dewasa yang mengalami cirit-birit atau sembelit. Maksud kat sini usus tak sihat lah. Okey, kanak-kanak yang picky jenis memilih makanan. Okey, macam saya dah sebut tadi, orang yang mudah menghadapi masalah mulut berbau, sebabnya bila kita punya saluran gastro-usus tu tak sihat, of course lah nafas kita akan berbau, dan saya rasa kebanyakan orang menghadapi masalah ni. So itu tanda yang paling jelas lah di mana memang kita ada masalah tak cukup probiotik dalam badan.
Orang yang suka makan makanan berlemak dan berkalori tinggi tetapi rendah serat. So, isu kalori ni sebenarnya kita tak usahlah nak risau sangat nak kira berapa kalori kita yang ambil daripada makanan tu. Sebenarnya kita kena fikirkan nutrisi apa yang bila kita makan, apa kita punya makanan tu berkhasiat, bernutrisi ataupun tidak. Okey, itu yang lagi penting berbanding kita fikirkan pasal kalori. Okey? Dan pastikan makanan kita tu bukan jenis yang rendah serat. Rendah serat maknanya kita punya usus akan terbeban. So kita kena pastikan lah kita banyak makan buah, banyak makan sayur. Okey? Siapa-siapa yang mengambil antibiotik untuk jangka masa panjang, sikit-sikit ambil antibiotik ataupun sentiasa keep on antibiotik, ada ke? Kok lah, ada, saya pun tak tahulah kan. Tapi masa saya dulu tengah treatment kemo tu, yang diberi kepada saya memanglah antibiotik. Sikit-sikit antibiotik. Antibiotik dos tinggi. Okay. So, memang sangat-sangat perlulah kan. Untuk orang yang sakit, yang imun sistem dia rendah atau imun sistem yang tinggi pun, dia perlu makan, perlu tambahkan bakteria baik dalam badan setiap hari. Sekurang-kurangnya 2-3 secik ataupun at least lah 1 secik lah kan. Jangan tak ambil langsung. Orang tua, okay, for sure lah orang tua, sebab bila kita, saya kat mana saya ada share, sebenarnya usus kita ni, umur usus kita ni bersamaan dengan umur fizikal tau. So kalau kalau kita tahu umur fizikal kita dah tua, biasanya umur usus pun ikut tua. Tapi masalah sekarang ialah umur fizikal muda tapi umur usus tu tua. Jadi kat situ faham-faham lah kan. Sepatutnya kena buat apa? Nak memudakan usus yang tua sebelum masa tu, kita kena banyakkan bakteria baik dalam badan. Okey, lactoberry. Kalau cerita pasal lactoberry lagi, dalam satu kotak ada 30 secik berbentuk serbuk. Okey. Saya akan makan bila-bila masa saya nak makan. Saya akan makan bila-bila masa saya nak makan. Saya at least, macam saya cakap tadi, 2-3 secik sehari ataupun minimum 1 secik. Okay, kalau dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan, makanlah paling sikit pun 10. Banyak lagi baik. Dan sebenarnya ada yang makan sampai 5 kotak sehari pun ada. Kerana keadaan tu memerlukan untuk dia makan sebanyak itu. Bukan saja-saja nak makan. Bukan saja-saja nak suruh makan banyak. Kita makan bila ada keperluan yang sangat memerlukan untuk bantu badan kita. Kita kena tolonglah. Okey? Okey? Harap fahamlah kenapa kadang-kadang saya suka cakap, okey, ni makan satu hari 1 kotak. Makan satu hari 10 secik. Makan satu hari 15 secik. Ada sebab dia. Sebab saya nak badan tu dibantu dengan dos yang cukup. Kalau cukup lah kan kita punya manpower dalam badan, sama juga macam kita makan lazy, insya-Allah keadaan kita akan semakin baik. Okey? Sebab kita kena buat usaha kita biar realistik. Jangan kita berharap pada sesuatu yang kita sendiri pun usaha main-main dan kita mengharapkan kejayaan yang cemerlang. Tak boleh lah macam tu. Okey? Okey, saya tunjuk sikit lah. Macam inilah rupa lactoberry. Saya rasa dalam grup ni banyak yang dah makan kan. Tak apa, saya tunjuk juga. Selalunya saya makan macam tu je, masuk mulut. Atau kalau satu, okey, kalau kita perlu makan banyak, masuk dalam bekas. Okey, masuk dalam gelas ke kan. Kita ataupun shaker. Shaker lah paling senang. Masukkan dalam shaker. Okey. Air lebih kurang je air tu yang sesuai dengan lactoberry yang kita nak masukkan. Katalah kita nak masukkan 10, masukkan air lebih kurang macam ni je. Okey tak? Nak kena tunjuk ke? Tak apa kot kan. So masukkan air macam ni je, lebih kurang lah. So dia tak terlalu manis bila air macam ni. Masukkan 10 tu and then kita minum macam tu je. Sangat-sangat bagus. Biasanya kalau keberkesanan tu saya nampak sangat-sangat lah bila kita kena food poisoning ataupun kita demam. Okay, sangat-sangat berkesan. Satu lagi, sakit kepala. Okay,
So, saya tunjukkan macam ni sebut dia. Macam ni lah sebut dia. Senang kan nak bawa kan? Okay. Macam ni. Macam ni sebut dia. Rasa dia manis. Sedap. Yes. Okay, cuma manis tu kena ingat lah. Bukan manis disebabkan manis gula. Manis kerana berries tu tadi dan juga isomalt. Isomalt itu iaitu fiber kepada ataupun kita panggil prebiotik kepada bakteria baik tu tadi. Prebiotik tu ialah makanan kepada probiotik. Okay. Rasanya cukup untuk setakat ni. Nanti kita share session yang lain pula. Okay, terima kasih.